Dalam video ini kita akan lihat berkenaan dengan kaedah untuk lakaran graf dalam bab fungsi trigonometri. Okey, jadi video ini dia berlainan sikit daripada video sebelum ini. Okey, untuk video ini kita akan tengok berkenaan dengan cara untuk kita lakarkan graf. Jadi cikgu pecahkan kepada 5 step lah. Okey, tapi bukan semua langkah ni yang anda perlu gunakan, tapi yang pertama ini kita wajib tahulah macam mana bentuk graf bagi sin, cos dan tan. Okey, jadi untuk graf sin bentuk dia, untuk graf sin dan cos ni dia hampir serupa. Kalau sin dia jadi macam ni. Okey, dia mula daripada kosong dan dia berakhir pada 360 darjah ataupun 2 pi. Okey, dan di sini adalah pi. Manakala yang ini adalah pi per 2 ataupun 90 darjah. Okey, dan yang dan yang di sini adalah 270. Ini untuk sin. Kalau untuk cos dia hampir sama, cuma dia diinjak sikit. Okey. Kalau untuk untuk sin yang ini, untuk cos dia injak ke kiri sikit. Okey, yang ini dia injak ke kiri, iaitu kita akan dapat graf yang macam ni. Turun dulu, dia naik daripada atas, turun bawah dan naik semula. Okey. Dan ini sebenarnya adalah sama macam graf sin, cuma graf sin dia bermula dekat kosong, graf cos dia bermula dekat 1. Okey, di sini nilai dia adalah 1. Dan untuk sin pun sama juga, amplitude dia adalah 1. Amplitude dekat bawah pun 1, ataupun dalam graf kita tulis negatif 1. Sama juga untuk cos, ini adalah negatif 1. Jadi untuk cos dia akan berhenti pada 360 darjah lah, okey, ataupun 2 pi. Lepas tu dia akan ulang semula bentuk yang sama. Okey, dia akan ulang balik bentuk yang asal ni, sama juga macam sin. Untuk graf sin pun dia akan bermula semula lepas 360 darjah ni dia akan buat balik bentuk graf yang sama. Okey, jadi ini untuk graf bagi sin dan cos. Sekarang macam mana pula dengan graf bagi tangent? Okey, sekarang kita nak tengok pula graf bagi tan. Okey, jadi macam mana graf bagi tan? Graf bagi tan dia berlainan bagi kedua-dua ni. Okey, dia tidak sama langsung dengan graf sin dan cos, yang mana untuk graf tan dia bentuk dia akan bermula daripada kosong dan dia akan naik ke atas lebih kurang macam ni. Okey. Dan selepas dia naik ke sini, dia tidak sambung dekat sini, tetapi dia sambung dekat bawah. Okey, itu kita buat satu garisan. Sebab yang ni dia akan mencanak naik ini sampai infinity, dan kemudian kita akan sambung semula daripada bawah ni dan ulang balik. Okey, dia akan ulang semula. Jadi dekat sini, dan kemudian dia akan sekali lagi ulang dan berhenti pada kosong. Dekat sini adalah 360 darjah. Okay, ini adalah 360 darjah. Dan kalau anda perhatikan, dia sebenarnya adalah graf yang berkala. Sama juga macam sin. Sin pun adalah graf yang berkala, yang mana dia akan ulang pattern ini, bentuk ini dia akan ulang selepas 360 darjah. Tapi untuk graf bagi tan, dia berbeza sikit. Okay, dekat sini, sudut yang ini adalah 90 darjah. Sini adalah 180 dan sini adalah 360. Jadi graf untuk tan dia berkala, color dia adalah 180 darjah. Dia akan ulang 180 darjah. Maksudnya dekat 360 ni dia akan jadi macam ni lah. Bila kita tambahkan lagi sudut dia akan naik balik. Kemudian dia akan ulang benda yang sama. Jadi dia akan jadi benda yang sama. Graf dia macam ni lah. Jadi dia punya color dia ataupun dia punya period dia lah. Okay, dia punya ulangan dia tu adalah pada setiap 180 darjah. Jadi ini untuk graf bagi tan. Okay, jadi kenal pastilah bentuk-bentuk bagi 3 graf yang asas ini. Jadi untuk sin dan cos dia hampir sama saja, cuma cos ni dia diinjak sikit ke kiri, manakala tan dia berbeza, iaitu dia bermula macam ni. Okey. Jadi ini untuk yang pertama. Sekarang kita tengok pula pada yang kedua, perkali bagi x. Jadi untuk perkali bagi x, sebelum tu cikgu padam dulu. Okey. Jadi untuk perkali bagi x, apa yang dimaksudkan perkali bagi x ni adalah gandaan color, ataupun kita tengok pada contoh ya. Contoh, kita nak lukis satu graf y sama dengan sin 2x. Okey, kalau y sama dengan sin x, kita dah tahu bentuk dia macam tadi. Y sama dengan sin x, kita akan dapat macam ni. Kita akan dapat dia bermula daripada kosong dan dia akan habis pada tempat yang samalah. Okay, dia jadi macam ni. Jadi ini adalah y sama dengan sin x. Tapi untuk y sama dengan sin 2x, iaitu kita ada perkali bagi x ni, maka ini kita sebut sebagai gandaan color lah. Okay, cikgu sebutkanlah dalam buku, tak adalah istilah ni. Gandaan color ni maksudnya, sekarang ni kita tahu sin x, color dia adalah 360 darjah. Maksudnya dia akan ulang pada setiap 360 darjah.
Okay, lepas 360 darjah, dia akan ulang balik graf yang sama sampai 720. Jadi color dia adalah 360 darjah. Jadi bila kita darabkan dengan 2, maka color dia tu akan dibahagikan dengan 2, ataupun kita kena lukiskan dia 2 kali dalam 0 sampai 360 ni. Maksudnya dia akan naik turun dan naik balik, dia akan ulang balik lagi sekali dia punya color dia. Jadi bentuk graf bagi y sama dengan sin 2x adalah seperti yang inilah. Okay, y ini adalah graf y sama dengan sin 2x. Jadi perkali bagi x ni dia akan mempengaruhi dia punya color bagi graf ini. Okay, jadi bila 2x, maka kita perlu lukis 2 kalilah graf sin dalam 0 hingga 360. Kalau 1/2x, okay, kalau contoh y sama dengan sin 1/2x, maka color dia akan berkurang, dia akan bertambah lah, iaitu macam ni. Sampai 360, dia akan jadi separuh saja daripada graf sin x, sebab lagi separuh tu dia akan sambung hingga 720. Jadi ini untuk y sama dengan sin 1/2x. Okay, sama juga macam cos dan tan, kita hanya perlu ubah dia punya gandaan color dia. Okay, jadi ini untuk langkah yang kedua, dan ini biasalah yang ada dalam soalan. Okay, untuk langkah pertama dan kedua ini anda perlu kuasai. Dan juga langkah yang ketiga, iaitu perkali bagi fungsi. Okey, perkali bagi fungsi maksudnya adalah macam ini. Contoh y sama dengan 2 sin x. Okey, tadi kita tengok perkali bagi x, iaitu 2 itu ada dekat dalam ni. Sekarang ini 2 dia berada di bahagian luar. Okey, jadi dia perkali bagi fungsi sin x ni. Jadi macam mana kita nak lukiskan graf ini? Mudah saja. Dia akan ganda pada amplitude. Okey, kalau anda belajar fizik, anda tahulah apa maksud amplitude. Jadi amplitude dia, okey, contoh y sama dengan sin x. Kita lukis dulu y sama dengan sin x. Okey, sini 360 darjah. Jadi dia akan menggandakan amplitude kita. Ingat, sin x, kalau y sama dengan sin x, dia punya amplitude adalah 1. Tapi bila kita darab dengan 2, maka amplitude dia pun akan darab dengan 2. Maka sekarang ini amplitude dia adalah 2 di atas ni, dan bawah ini adalah negatif 2. Okey, jadi untuk perkali bagi fungsi, anda hanya perlu ubah dia punya amplitude, darab dengan berapa yang dia dah berikan. Okey, jadi ini untuk langkah yang ketiga, dan ini anda perlu kuasailah, dan ini biasa. Kalau soalan bagi, dia akan bagi 3 benda ini. Okey, dan sekarang kita tengok pula pada 2 langkah ni, dan tidak semua soalan dia menggunakan langkah yang keempat dan kelima, tapi anda tetap perlu tahulah, okey, iaitu penambahan ataupun penolakan sudut. Maksudnya macam mana? Dia macam ni, dia akan tambah dan tolak pada sudut dalam sin kita, dalam fungsi kita. So contoh y sama dengan sin x tambah dengan 90 darjah. Okey, y sama dengan sin x tambah 90 darjah. Jadi apa yang berubah dia adalah dia penambahan pada sudut dia. Okey, sebab x ni adalah sudut, jadi dia tambah pada sudut tersebut, tambah ataupun tolak. Jadi macam mana kita nak lukiskan graf y sama dengan sin x tambah 90? Macam ini. Okey, sin x adalah yang macam ini. Jadi bila kita tambahkan pada sudut dia, kita perlu injak pada sisi, iaitu injak ke kanan ataupun ke kiri. Jadi bila tambah dengan satu sudut, kita perlu injakkan dia ke kiri. Kita perlu injakkan graf ke kiri. Jadi bila kita tambah dengan 90, maksudnya sekarang ni 90 dekat sini. Okey, sini adalah 270, sini adalah 180. Ini 360. Jadi bila tambah dengan 90, kita perlu injak ke kiri sebanyak 90 darjah. Jadi cara yang mudahnya untuk kita dapatkan daripada graf ini adalah, so yang ini tambah dengan 90. Maksudnya kita ambil titik yang 90 darjah pada graf kita ni, kita injakkan dia ke kosong. Okey, supaya maksudnya kita injakkan dia sebanyak 90 darjah. Jadi graf yang sepatutnya lah, graf untuk y sama dengan sin x tambah 90, dia akan jadi bentuk macam ni. Okey, bentuk dia lebih kurang macam ni lah. Jadi ini graf yang lebihan dia. Okey, ini yang asal tadi, tapi sebab kita dah injak, maka kita tak perlu lukis lah. Sini adalah 360 darjah, sini adalah kosong. Okey, jadi graf ini akan jadi bentuk macam ni, dan kalau anda perasan, dia sebenarnya adalah hampir sama. Dia sebenarnya sama je dengan graf untuk y sama dengan cos x. Okey, sebab hubungan antara cos dan sin adalah hubungan yang inilah. Okey, salah satu hubungan antara sin dan cos, sin x tambah 90 adalah sama dengan cos x. Okey, jadi ini untuk langkah yang keempat. Sekarang kita tengok pula pada langkah yang kelima, langkah yang terakhir. Jadi langkah yang terakhir adalah penambahan dan penolakan pada fungsi. Okey, jadi cikgu rasa anda dah faham dah kot apa maksud dia penambahan pada fungsi. Okey, jadi maksud dia macam ini. Contoh, kita ada graf, kita perlu lukiskan graf y sama dengan sin x.
Tapi sekarang ini kita perlu tambah dekat fungsi dia. Bukan tambah pada X tapi tambah pada fungsi. So contoh tambah dengan 2. Okay. Jadi macam mana kita nak lukiskan graf Y sama dengan sin X tambah 2? Ingat, cikgu dah tulis dia. Dia adalah injak tegak. Okay, injak tegak ini beza dengan injak sisi. Injak sisi gerak ke kiri dan ke kanan. Kalau injak tegak dia akan bergerak ke atas dan ke bawah. Jadi sin X, graf asal dia macam ini. Okay, amplitude 1, ini negatif 1 dan dia berjumpa pada 360 darjah. Jadi bila kita injak tegak maksudnya macam ini. Bila tambah 2 kita perlu naikkan dia ke atas sebanyak 2. Okay, jadi dia akan jadi amplitude yang baru adalah 3. Manakala amplitude di bawah ini adalah 1 lah. Okay. Jadi graf dia akan kelihatan lebih kurang macam ni. Okey, jadi dia akan jadi dekat sini 3. Dekat kosong ini adalah 2, ini adalah 1. Jadi dia akan jadi bentuk macam ni. Okey. So apa yang berlaku adalah dekat sini cikgu naikkan dia ke atas sebanyak 2. Jadi yang ini amplitude dia asalnya adalah 1. Kita naikkan jadi tambah dengan 2 dia akan jadi 3. Jadi amplitude yang baru dekat sinilah. Okey, anda boleh tengok ini amplitude yang asal, kita tukarkan kepada baru jadi 3. Dan untuk amplitude yang bawah ini negatif 1, bila kita tambah dengan 2 kita akan dapat 1. Sebab itu amplitude yang baru dia adalah 1. Okey, jadi ini untuk graf Y sama dengan sin X tambah 2. Bila kita tambah pada fungsi, kita akan injak dia sama ada ke atas kalau tambah ataupun ke bawah kalau dia tolak. Okey, jadi kita dah tengok pada 5 langkah ini. Sekarang kita cuba untuk buat satu lakaran graf. Okey, jadi lakaran graf ini cikgu buat satu fungsi yang kamu perlu gunakan ke semua langkah-langkah yang ada di atas. Okey. Jadi kita cuba lihat pada contoh yang ni dan kita lukiskan graf dia lah. Okey, jadi kita analisis satu-satu. Pertama sekali, apakah bentuk graf ini? Jadi bentuk dia kita perlu tengoklah apa fungsi trigonometri dia, iaitu kalau tengok dekat sini fungsi dia adalah sin. Jadi graf dia macam ni. Graf dia adalah Y sama dengan sin. Okey, dia bentuk sin. Jadi kita lukis dahulu bentuk sin. Okey, jadi seterusnya adalah kita tengok pada langkah yang kedua, iaitu apakah perkali bagi X. Jadi perkali bagi X adalah 2. Maksudnya kita perlu tambahkan lagi satu color ataupun lagi satu pusingan. Jadi dia akan jadi lebih kurang macam inilah. Okey, cikgu lukiskan. So ini satu color yang mana sini adalah 180 dan kemudian ini adalah color yang kedua. Okey, jadi ini adalah 360 lah. Jadi ini untuk Y sama dengan sin 2X. Sekarang kita tambah pula. Okey, kita tengok pada langkah yang ketiga dulu. Langkah yang ketiga adalah perkali bagi fungsi. Jadi dia akan gandakan amplitude kita. Asalnya amplitude kita adalah 1, tapi perkali bagi fungsi adalah 3. Okey, ini adalah perkali bagi fungsi. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita perlu tukarkan amplitude dia lah. Okey, senang saja, tak perlu lukis graf baru, tukarkan saja amplitude dia kepada 3 dan negatif 3. Okey, selesai masalah, tak perlu nak lukis graf yang lebih tinggi. Hanya perlu tukarkan skala pada graf saja. Okey. Jadi sekarang kita tengok pula pada langkah yang keempat. Langkah yang keempat adalah penambahan penolakan untuk sudut. Jadi kita tengok pada sudut dia 2x. Okey, ini dah buat dah. Sekarang kita tambah dengan 90 darjah. Jadi bila tambah dengan 90 darjah, kita perlu injakkan dia sebanyak 90 darjah ke sebelah kiri. Okey, bila tambah kita gerakkan ke kiri, kalau tolak kita gerakkan dia ke kanan. Baik, jadi sekarang ini kita perlu kenal pastilah dekat mana sudut 90 darjah. Jadi dekat sini adalah 180. Okey, jadi dekat sini adalah 90 lah. Okey, separuh daripada 0 hingga 180. Jadi kita perlu ambil graf dekat sini, kita perlu gerakkan dia ke sebelah kiri. Jadi bentuk dia kita akan dapat, cikgu lukiskan graf yang baru. Kita akan mula daripada 0, kemudian turun ke bawah. Okey, turun ke bawah. Jadi ini adalah 90 yang baru lah. Okey, jadi ini adalah 90 yang baru. Kemudian naik atas mula. Turun ke bawah. Ini adalah 180. Kemudian kita perlu buat satu lagi round. Ini 270 dan lagi satu adalah 360. Okey, so tarik lagi sikit. Okey, jadi ini adalah graf kita selepas langkah yang keempat. Okey, dan amplitude dia adalah 3 dan negatif 3. Baik, jadi sekarang ini kita tengok pula pada langkah yang terakhir. Okay. Langkah yang terakhir adalah penambahan dan penolakan pada fungsi. Jadi dekat mana langkah terakhir? Dekat sinilah, tambah dengan 1. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita perlu injak ke atas sebab dia tambah. Jadi kita perlu injak ke atas sebanyak 1. Jadi bila kita injak ke atas sebanyak 1, cikgu lukis mula. Okey, senangnya cikgu lukiskan balik graf ni lah. Lukis di punya paksi dia. So dia akan okey, sekejap.
Okey, jadi cikgu naikkan dia ke atas, yang mana amplitude yang baru akan jadi 4 dan amplitude yang bawah ini dia akan jadi -3 tambah 1 iaitu -2 lah. Okey, jadi ini kurang cantik sikit, jadi kita lukis semula. Dia punya dekat sini akan jadi asalnya kosong tambah 1 dia akan jadi 1 lah. So dia akan ada dekat tempat 1. Sini adalah 1. Kemudian turun bawah. Ini atas. Okey, ulang sekali lagi. Lagi sekali dan lagi sekali. Okey. Dan amplitude dia yang baru adalah 4. Okey. Amplitude dia yang baru ini adalah 4, manakala amplitude dekat bawah adalah asalnya tadi -3, kita tambahkan 1 dia akan jadi -2. So ini adalah amplitude dia yang di bawah. Jadi ini adalah graf yang terakhir, iaitu graf bagi fungsi yang ini. Y sama dengan 3 sin 2x tambah 90 darjah tambah dengan 1. Okey, jadi cikgu harap anda boleh fahamlah dengan penerangan cikgu ini. Kalau ada apa-apa soalan, anda boleh tuliskan di ruangan komen di bawah. Cikgu akan cuba untuk jawab dengan secepat mungkin. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang.